Sabda Nabi Muhammad SAW, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti bangunan di mana bahagiannya saling menguatkan bahagian yang lain. Riwayat Muslim. Justru itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melalui bahagian dakwah telah mengadakan kerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Yayasan Taqwa, Pajero Revolution Community, Family of Road Expedition, FOC, dan Charitable Association of Cambodian Islamic Graduates telah mengadakan program Kembara Eksplorasi Dakwah Trans-Asia KETA 2015 ke Thailand dan Kemboja. Kembara ini melibatkan sebanyak 15 buah kenderaan pacuan 4 roda berbagai jenis dengan disertai seramai 48 orang peserta. Mereka terdiri daripada pegawai-pegawai dari JAKIM, bahagian media JAKIM, Mawib dan anak-anak syarikat seperti Yayasan Taqwa, Institut Profesional Baitul Mal, Pusat Pungutan Zakat, PIKOMS dan Pusrawi. Pegawai Hak Ehwal Islam Masjid Wilayah Persekutuan Ustaz Halim Zakaria telah memimpin bacaan doa agar semua peserta selamat dalam misi pertama ini. Selepas itu pula, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Insan JAKIM, Datuk Haji Razali Shahabuddin, telah memberikan taklimat dan nasihat kepada para peserta. Antara intipati ucapannya ialah dalam misi dakwah ini, kita bergerak atas sifat da'i membantu insan memerlukan di setiap perhentian. Ketika konvoi ini tidak lain, tidak bukan, kita hendak menzahirkan seperti misi lain yang pernah ke sana. Mereka melihat rakyat Malaysia yang cukup tinggi nilainya dari sudut keagamaan dan dibantu pula beberapa orang ustaz dari JAKIM. Seterusnya, beliau merasmikan program ini dan melepaskan peserta konvoi memasuki lebuh raya Utara Selatan. Selain menyantuni masyarakat Islam minoriti di Kemboja, antara objektif lain Kembara ini ialah menyampaikan dakwah dan sumbangan kepada golongan yang kurang bernasib baik, meneroka persekitaran bumi di luar Malaysia dan mempelajari budaya, bahasa, etnik dan peradaban sesuatu bangsa. Menghimpunkan satu gerakan dakwah di bawah satu panji, di mana membolehkan bantuan dan gerakan diselaraskan dan disusun dari semasa ke semasa. Memanjangkan silaturahim dengan membawa nama agensi agama dan Malaysia di persada dunia. Membentuk semangat berpasukan dan tabah menghadapi cabaran sesama ahli pasukan apabila berada di perantauan. Hari pertama peserta konvoi memasuki sempadan negara dengan Thailand di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Perjalanan ini sejauh 574 km menuju daerah Patalong, Thailand. Konvoi telah berhenti di sebuah surau di daerah Komod untuk melakukan solat jamak Maghrib dan Isyak dan seterusnya makan malam pertama. Konvoi tiba di tempat penginapan pada waktu malam setelah mengharungi perjalanan selama 5 jam. Hari kedua, sebelum memulakan perjalanan, pengurus konvoi Haji Muhammad Dahlan Ahmad memberikan taklimat dan bacaan doa yang dipimpin oleh Ustaz Imran Abdul Rahman dari bahagian dakwah JAKIM. Buat kali pertama, lagu Negaraku berkumandang di sini untuk menyemai semangat patriotik. Saya mendapat tahu bahawa Yayasan Taqwa dan juga Mawib selalu menjalankan gerak kerja untuk dakwah di kalangan orang asli dan juga masyarakat-masyarakat miskin di pinggir-pinggir bandar. Jadi saya mendapat idea ini bila masa mereka juga pernah melakukan dakwah di luar negara tetapi melalui kapal terbang.
Jadi saya mencadangkan kepada Yayasan Taqwa ni kenapa tidak menggunakan four wheel, yakni yang selalu kita beroverland lah, maknanya berjalan melintasi negara, melihat pemandangan kiri dan kanan melalui situasi yang sebenar, melihat bagaimana keadaan miskin. Konvoi meneruskan perjalanan menuju ke daerah Parachuap Kiri Khan sejauh 566 km dari daerah Patalong. Perjalanan mengambil masa selama 12 jam. Di sepanjang perjalanan, peserta disajikan dengan keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di kiri kanan jalan. Ambil extreme right. Just nampak aja Syed, ambil extreme right, make a U-turn. Peserta telah singgah di sebuah kedai makanan Muslim di Surat Tani untuk berehat sebentar dan menunaikan solat jamaah Zuhur dan Asar yang dipimpin oleh Ustaz Yushairi Yahsan dari Mawib. Peserta saling berkenalan, berjenaka dan bertukar-tukar pendapat untuk menghilangkan rasa penat dan mengantuk. Di samping itu juga diselitkan tazkirah-tazkirah oleh Ustaz Roslan Said, Ustaz Imran Abdul Rahman dan Ustaz Lokman Ibrahim. Hujan mengeringi konvoi kerana keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Komunikasi utama sepanjang berada di dalam konvoi adalah menggunakan set radio. Okey, yang rolling sekarang, yang tak rolling lagi nombor 4 dan nombor nombor 13 dan nombor 15 tu. Kita punya perjalanan ni distance sampai ke Parachuap Kiri Khan berapa kilo ni? 331 kilo. 331. Okey, Roger. Thank you. Konvoi selamat tiba di tempat penginapan pukul 10 malam di daerah Parachuap Kiri Khan. Hari ketiga, peserta bersemangat meneruskan perjalanan menuju ke Aranya Pratet, kira-kira 530 km dari Parachuap Kiri Khan. Perjalanan agak mencabar. Selepas bersarapan, diberikan sedikit taklimat oleh pengurus konvoi. Okey, Ji, jalan. Test radio. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, go. Ni 5 dan 9. Ji, I think you better look for one marker so that I mark tengok the distance between us berapa kilometer dan oleh akan betul analyze how good your transmission thing. Okay, Kamzo. Are you on GPS for tempat makan apa ni, Kamzo, go? Konvoi diarahkan untuk bergerak secara rapat dan mendengar dengan teliti maklumat yang diberikan oleh konvoi leader bagi mengelakkan konvoi terputus atau tersilap jalan.
Perjalanan ini memakan masa hampir 15 jam barulah kami sampai ke Aranya Pratet. Pagi hari keempat sebelum berlepas ke sempadan Kemboja, peserta diberikan sedikit taklimat oleh pengurus konvoi Haji Muhammad Dahlan Ahmad supaya bersedia di Kemboja kerana pemanduan di sebelah kiri kanan akan merumitkan pemandu. Seterusnya bacaan doa yang dipimpin sekali lagi oleh Ustaz Imran Abdul Rahman. Merancang kembara ini hampir setahun, menjayakannya dengan beberapa kali telah menundanya disebabkan masalah-masalah dari segi kewangan dan teknikal. Petang ini kita telah hampir sampai di Aran, itu sepadan antara Thailand dengan Kemboja. InsyaAllah kalau tiada halangan, pada tengah hari esok ataupun awal pagi esok kita akan berangkat ke Kemboja untuk meneruskan misi bantuan ini. Kemudian terus bergerak menuju ke pintu sempadan. Tepat pukul 10 pagi waktu tempatan, konvoi telah memasuki sempadan Thailand Kemboja. Setibanya di sini, keadaan agak begitu kotor, berdebu dan sistem saliran yang tidak sempurna. Kemboja adalah negara dunia ketiga dan masih lagi membangun. Salah seorang peserta konvoi menghadapi masalah pasport di pintu sempadan Thailand dan Kemboja. Jadi ada masalah di immigration, katanya immigration tak ada rekod keluar daripada Malaysia. Jadi sejam saya stuck di immigration Thailand. Untuk ambil masa lah diorang trace balik saya keluar daripada Malaysia. Dan saya join balik dengan grup dekat pintu masuk Kemboja. Pada mulanya saya ingat mungkin diorang nak duit ke apa, tapi silent dulu, kemudian kita go with the flow lah macam mana. Tapi okay, so far Alhamdulillah boleh keluar daripada Thailand. Tepat jam 12 tengah hari waktu tempatan, setelah selesai semua urusan konvoi menyusuri negara Kemboja yang tidak jauh bezanya dengan Thailand dari segi bentuk muka buminya. Konvoi berhenti sebentar untuk menunaikan solat jamak Zuhur dan Asar di Masjid Darussunnah Kampung Balat, Battambang. Battambang merupakan bandar ketiga terbesar di Kemboja. Selepas itu, kami beramah mesra dengan AJK Masjid dan menghulurkan sedikit bantuan yang disampaikan oleh Ustaz Faizul Saifi dari PPZ. Bagi kami, bagi golongan wanita, ini merupakan satu perjalanan yang agak panjang di mana melebihi dalam ribuan kilometer kami terpaksa hadapi bersama kumpulan 4-wheel drive. Memerlukan ketahanan yang agak kuat daripada kaum wanita kerana duduk di dalam kereta lebih daripada 8 hingga 10 jam setiap hari, dan kami hanya akan tiba di hotel pada waktu malam. Merupakan satu pengalaman baru bagi saya dan juga pada rakan-rakan saya yang lain. Ketahanan yang amat kuat diperlukan dari segi mental dan juga fizikal. Hujan mengiringi konvoi ke kampung Tropiang Chro yang terletak di daerah kampung Cenang dan seterusnya kami menginap di sini. Keesokan harinya, pada hari kelima setelah bersarapan dan sedikit taklimat yang diberikan oleh Encik Arifin Muhammad,
dari Muslim Travel di Kampung Trolloc, konvoi meneruskan misi ke Kampung Canang. Jalan yang agak berdebu dan sejauh 500 meter, barulah konvoi sampai ke kampung ini. Pertanian adalah pekerjaan utama penduduk di sini. Kebanyakan rumah di sini bertiang tinggi dan bertangga batu. Tempat yang dituju ialah Kampung Air Dalam di wilayah Kompong Cenang. Penduduk kampung menyambut mesra kedatangan kami. Terdapat 450 buah keluarga Islam di sini, tetapi mereka adalah golongan minoriti di Kemboja. Ada yang memasang banner, manakala kaki tangan Pusurawi dan Pikoms menyediakan ubat-ubatan. Setelah beramah mesra, kami meneruskan aktiviti yang telah dirancang. 2 ekor lembu telah disembelih hasil sumbangan Yayasan Taqwa. Program ini diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Dakwah JAKIM Ustaz Roslan Said dan dibantu oleh peserta yang terlibat. Penduduk kampung telah berganding bahu melapah dan memotong daging sembelihan. Di sini jelas terpancar semangat ukhuwah walaupun berlainan bahasa, bangsa dan budaya. Manakala yang lain pula memasak untuk juadah tengah hari. Bekalan elektrik masih belum dinikmati penduduk di sini dan mereka menggunakan set jana kuasa untuk menggunakan barangan elektrik kecil yang berkuasa rendah. Begitu juga bekalan air bersih yang masih belum mereka nikmati. Sebahagian pemandu dan kaki tangan yang lain telah membungkus barangan bantuan seperti beras, gula, minyak masak, susu, sardin tin dan sebagainya. Manakala kaki tangan Pikoms dan Pusurawi telah memeriksa dan memberi rawatan dan ubat-ubatan kepada warga emas yang kurang sihat. Pensyarah dari Institut Profesional Baitul Mal, Nur Aida Safwan, telah mengadakan kelas kanak-kanak di sini sambil dibantu guru tempatan kerana ramai mereka yang tercicir dari pelajaran. Penolong Pengarah Bahagian Dakwah JAKIM, Ustaz Imran Abdul Rahman, turut mengajar tajwid dan mahraj huruf. Kalau kita tengok sudut kekurangan berkenaan dengan pelajaran, khususnya kepada ilmu Al-Quran, bahasa Arab, yang mana ilmu Al-Quran ini adalah perlu kepada setiap Muslim, kepada anak-anak, tak kisahlah di Malaysia dan seluruh dunia. Maknanya pentingnya ilmu tajwid untuk kita menggunakannya di dalam solat. Contohnya khususnya kepada surah-surah ayat-ayat lazim dan wajibnya kepada surah Fatihah lah. Mungkin kekurangan fasiliti, kekurangan tenaga pengajar di sini untuk nak mengajar kanak-kanak ataupun generasi-generasi yang akan datang di sini. Kekurangan ustaz lah khususnya untuk pelajaran bahasa Arab ataupun pelajaran berkenaan dengan ilmu-ilmu agama di sini. Seterusnya, pegawai-pegawai dari agensi lain menghantar bantuan keperluan asas makanan dari rumah ke rumah yang diketuai oleh Ustaz Roslan Said. Rumah pertama yang mendapat bantuan ialah Puan Zulaika Abdul Kadir yang mempunyai 4 orang anak dan bekerja